Adam Smith merupakan pakar ekonomi dan ahli falsafah yang amat berpengaruh. Beliau meneruskan pengajian di University Oxford dari tahun 1740 hingga 1746. Beliau dianugerahkan gelaran profesor pada tahun 1751 dan gelaran doktor undang-undang pada tahun 1762 oleh University Glasgow. Adam Smith terkenal disebabkan pengaruh bukunya, yaitu The Wealth of Nations. Disebabkan itu beliau dianggap sebagai bapa ekonomi modern. Adam Smith merupakan seorang ahli ekonomi yang terkenal di England pada abad ke-18. Melalui bukunya yaitu The Wealth of Nations yang ditulis pada tahun 1776, beliau telah mempelopori ide perdagangan bebas, yaitu laissez-faire. Laissez-faire ialah istilah Prancis yang membawa pengertian biarkan keadaan seperti sedia ada. Idenya telah mempengaruhi David Ricardo dan Thomas Malthus. Dan ketiga-tiga tokoh ini berpendapat bahwa kerajaan tidak harus campur tangan dalam hal ehwal ekonomi dan perdagangan. Hal ini karena beliau percaya campur tangan kerajaan akan menjejaskan kecakapan ekonomi dan akan mengakibatkan kenaikan harga. Menurut beliau, setiap individu harus diberi kebebasan untuk mengkumpul kekayaan untuk diri sendiri. Seterusnya, peranan kerajaan. Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith menerangkan peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Beliau menyatakan bahwa kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang bagi menghalang individu menggunakan kekerasan dan penipuan dalam kegiatan perdagangan. Seterusnya, teori cukai yang beliau terangkan ialah kerajaan hanya patut mengenakan cukai dengan cara yang tidak menggugatkan kesejahteraan ekonomi dan setiap rakyat sesebuah negara patut menyokong negara sebanyak yang boleh mengikut kebolehan sendiri. Sumbangan ketiga dari Adam Smith ialah mengkritik dasar merkantilisme. Adam Smith mengkritik dasar ekonomi merkantilisme yang diamalkan oleh negara-negara bangsa di Eropah. Beliau membidas tindakan kerajaan yang mengamalkan dasar monopoli berhubung kegiatan ekonomi dalam negara. Beliau menolak tindakan yang dilakukan oleh negara-negara bangsa untuk mengawal ekonomi tanah-tanah jajahan. Beliau juga berpendapat tanah-tanah jajahan boleh berkembang sekiranya diberi kebebasan untuk menjalankan aktiviti mengikut pilihan sendiri. Tetapi sebaliknya, tindakan mengawal tanah jajahan secara politik hanya akan menambahkan beban negara induk dari segi keuangan. Sumbangan seterusnya dari tokoh tersebut ialah faedah mutlak. Beliau menganjurkan teori yang dikenali sebagai faedah mutlak. Menurut beliau, tiada praktikal bagi sesebuah negara menghasilkan barangan yang boleh didapati dengan murah di tempat lain. Beliau juga menyarankan sesebuah negara membuat pengkhususan dalam pengeluaran barangan yang mempunyai faedah mutlak. Pembahagian kerja. Adam Smith berpendapat perdagangan bebas akan meluaskan pasaran dan mewujudkan pembahagian kerja. Pembahagian kerja dapat meningkatkan produktiviti barangan, kecepatan pekerja serta menjimatkan masa dalam pengeluaran barangan. Perkembangan ini membolehkan lebihan hasil dapat dipasarkan ke luar negara. Pengumpulan modal. Adam Smith menekankan bahwa pengumpulan modal merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Menurut beliau, modal diperoleh dari para golongan bangsawan dan tuan-tuan tanah yang kaya. Perkembangan ini melahirkan golongan kapitalis yang
untuk mengembangkan modal yang diperoleh daripada golongan bangsawan. Apabila berlaku perkembangan dalam modal, maka secara tidak langsung akan berlaku peningkatan dalam kemakmuran ekonomi negara. Peningkatan pendapatan negara. Adam Smith berpendapat, perdagangan bebas dapat menambahkan sumber pendapatan sesebuah negara. Hal ini karena perdagangan bebas dapat mengurangkan kos pengeluaran dan menyebabkan pengaliran modal ke sektor yang produktif.